Client, consultant and other consultant. Itu dia panggil CC. CC salinan. So it means one copy directly to the QS is correct. But when come to the original copy, you need to submit at least 5 to 7 copy. Faham? So dalam payment, first procedure is claim. Even though dalam your tender document or dalam contract, there is no need claim from the contractor. But normally we're waiting for the contractor's claim. First procedure. Okay. So this is the summary. Payment claim number 1. General summary. Normally, general summary number 2. First summary, this one. This one. This one number 1. Page 1. Page 1. Okay. Sign, okay. This one, summary is called there. Ni jurukorban siapa ni? Kontraktor kan? Sometimes kontraktor. Ini wakil, dia panggil wakil, DSO. Dia tak wakil pelanggan, dia tak ada pelanggan, SO. So SO tak sign pasal tak terima. Dia hanya submission only. So this is the letter. So first letter is called intention. Intention, this one. Okay. Next make attention. Okay, this letter, this intention letter. Intention letter, ringgit. Ringgit. So make sure your spelling error. No say ringgit. Ringgit Malaysia. Okay. 1,670. 1,679,262 dan sen di depan. Sen 56 sahaja. Untuk kerja-kerja setapak sehingga 28 November. So spelling error, please make sure. Dah cakap banyak kali, jangan tulis lah sehingga bukan November. Sekali sahaja Jangan banyak-banyak. Okay, this one. So this called, dia tak ada, ni tak ada. Surat tidak ada pengesahan. This one from director. Dia tak ada QS, director. Sign, QS tak sign. Company yang paling tinggi ni, company ni, the directors, it's set. Barulah dia boleh this one. This is first page. Okay, first payment, this called payment number 1. Tarikh penilaian, tak ada. Kena letakkan. Claim. Kosongkan kalau ada. Okay. Kurangan yang terdahulu, tak ada because it's number 1. Naik kerja setakat yang dibayar. Okay, this one. This one, number contract. This one, harga kontrak asal. This one, okay. So this is a claim. Pegawai pengasuh, mana ada? Tak sign lagi, kosongkan. Ini pun sama juga. Ini claim This is claim. Claim. Ini bukan certificate. Ini certificate ke claim ni? Certificate Sepatutnya claim. Saya suruh buat claim, bukan suruh buat certificate. Siapa ingkar arahan ni? Balik bertaubat. Saya suruh buat claim. Bukan surat payment. Ni certificate payment Kenapa kecil besar ni? Kedekut betul lah kontraktor ni. Okay. Ada maklumat ni? Siapa punya ni? Ni payment ke claim ni? Payment So buat claim. Claim, bezanya claim adalah atas ni claim. This is claim. Claim nombor 1. So, ni siapa punya? Tak ngaku dah. Yes, Doktor. Yes, yours. Yeah. I ask you to prepare claim, bukan certificate. Mana claim dia? Okay. Claim ke atas. Ni claim. Ni claim. Mana prelim? Claim mesti ada prelim kat sini. Prelim. Kontraktor tak menuntut prelim lah. Jadi tak payah bayar lah ni. Azrin, jangan bayar dia sebab kontraktor tak menuntut prelim. Atas ni mestilah tuntutan prelim. Barulah bil. Barulah betul-betul. Kat mana prelim dia? Bawah. Mana ada prelim kat bawah? Prelim yang mula-mula atas sekali. Letak kat atas ni. Mungkin ni kontraktor tak ada QS. Biasalah kan. Jadi QS, certificate, claim, ni diterima lah sepatutnya kontraktor claim kan. Mana profit attendance sebagai BO sebagai. Okay, this is claim format claim. Mana ni? Payment claim. Dia panggil payment claim. Progress claim.
Kalau payment certificate. You kena bezakan di antara claim dengan certificate. Okay? Okay. Faham tak? Ni contoh jangan ambil hati saya ambil saya punya ni sebagai contoh. Okay. Jangan terjun katil pula. Saya punya kena komen ni. Ni claim. So, this is claim. So, they claim how many percent contractor claim? 26.62. Okay. Okay. How to prepare payment certificate? Okay. Based on this one, this is that 25.62. Okay. First, okay. You need to go to the valuation. What is called valuation? You need to go to the set. Client, QS, engineer, and other consultant. So need to go to the site. This one. To make valuation of work at site. Di tempat bina Okay. Betul di tempat bina. Fatimah Zahra, boleh tak pakai drone? Pergi buat valuation. Apa angguk-angguk? Cakap saya. Boleh. Boleh Kenapa pakai drone boleh? sebab nampak keadaan sebenar. Okay, drone dibenarkan sebab kadang-kadang kita tak nampak bumbung. So drone boleh boleh tak kita buat payment kat kedai kopi? Drone pergi, kita pergi ngeteh. Pergi drone buat kerja, saya nak pergi makan roti canai, telur lebih ni. Boleh tak? Azrin. Drone yang kerja buat valuation, kita duduk ngeteh. Boleh tak? Tak boleh kot doktor. Kenapa tak boleh? Sebab kita tak tengok sekali dengan drone tu. Mestilah berada di Site. tapak. Nama pun site. Valuation. Okay, good. And then first you need to have a site valuation. And then you need to have a material on site, MOS. Kena tengok apa dia MOS dia, berapa. MOS mesti ada punya receipt original. And then go to site measurement, valuation of prelim. And go to the certificate. So this is certificate. What definition of payment? Payment mesti interim payment, progress payment or progress claim. That's called mutual agreement. Why contractor need to have or need to present on site? Kenapa perlu ada kontraktor di sapak bina? Why? Haji Lali, kenapa kontraktor perlu ada di tapak bina? Supaya dia boleh tahu the exact condition yang sebenar yang mana dekat site. Okay. Satu lagi mempertahankan. Claim 25%, sedangkan buat 10%. Mana ni? That's called you need to defend and progress on site. That's why called mutual. Kontraktor kata 25%. QS kata 20%. Which one you agree, Haji Lali? You QS kan? Kontraktor claim 25%. You rasa 30%. Which one you nak tulis dalam certificate? Ah. 25 sebab dia lagi tahu. Tak boleh lah, you QS. Mestilah follow you. Balik bertaubat Haji Lali. Bertaubatlah sebelum terlambat You kena follow. Sebab itu your valuation is 20%. Kontraktor memang dia claim lebih. Haji Lali minta duit ke ayah RM100. Ayah bagi berapa? 100. Ui, bagusnya ayah you. Kalau saya anak minta 100, saya bagi RM90. RM10 kemudian. Ayah you bagus. Ayah you jadi klien yang bagus. Because now some client or some contractor they claim more. That's why kita kena pergi kat site. Tetapi kalau kat site tu you kata masa dia claim 2 minggu lepas, tapi hari ni you pergi memang 25%, agree lah. Tapi masa dia claim mungkin 25, hari ni 30, you kena lah 30. Agree. On site present. Maksudnya you pergi site tengok apa yang ada di tapak bina. Kalau hari tu memang 25%, buat 25. Kalau itu memang 20%, 20%. Kalau hari tu naik 40%, you cakap, dah 40%. So as actual on site. Okay? Okay, faham? No, Atirah, my question. What is mutual agreement? On site valuation.
Saya bagi ni jawapan periksa bukan soalan lagi. Jawapan terus. Tira. Sebab dia kena ada mutual agreement nak buat payment tu. Betul ya? Kak Haji Lali nak bayar 20%, kontraktor claim 30%. So nak bayar berapa? Itu namanya mutual agreement. Ni yang betul lah 30 kali ikut kuantitinya. Contoh tiang ada 40 tiang. Yang dah siap 20. So berapa persen nak bayar? Nurin. Bagi Nurin pula. Nurin. Tira dah penat. Nurin. Tiang ada 40. Dah siap 20. Berapa nak bayar? 20. Janganlah bayar. Sebab tiang siap formwork je. Nampak tak? Dalam tiang dia kena ada apa? Apa elemen-elemen tiang? Yang pertama? Nurin. Besi. Besi. Reinforcement lagi? Konkrit. Konkrit. Kau ni jumping-jumping lah. Mestilah formwork dulu. Reformwork. And then? Formwork, reinforcement, barulah konkrit. Kalau tiga tu dah siap, bayar penuh. Tetapi kalau you hanya nampak besi saja, bayar besi je. Kan you pernah buat taking off kan? Kolom ada reinforcement. Kolom ada formwork. Kolom ada konkrit. You bayar apa yang dah siap on site pada masa you datang di tapak bina hari kejadian. Hari jadi dia lah. Tahu hari jadi? Hari jadi adalah hari yang kita plan untuk pergi tapak bina sebagai hari jadi. Jangan bukan hari jadi happy birthday je kan? Jeremy, hari jadi bukan happy birthday to you. Hari jadi adalah hari yang kita plan pergi tapak bina dan kita pergi ke tapak bina. Itu nama kan? So mean you kena tahu kat mana what is the preliminaries. What is the item of preliminaries? What is in term of VO yang ada? Subcon, fluctuation, material on site. Sometimes retention sum. How much is retention sum? Retention sum is 10% of every payment until 5% of contract sum. Ingat ni. Jangan confuse. Jangan terbalik-terbalik. Dia ayah dia, dia ayah dia, dia ayah dia terbalik. Okay. Kathleen. Ayah dia ada anak lelaki. Anak lelaki ada abang kepada dia. So dia lelaki ke perempuan? Itu terbalik-terbalik tu kan. 10% every payment until achieve 5% contract sum. Itu dia. So mean you need to have a interim. So go to the site. So this is a procedure. Site valuation. Barulah pakai certificate. Certificate progress claim is progress payment. Progress payment kena pergi site. Ada soalan? Siapa nak tanya soalan angkat tangan ni? Sebab yang ni you kena kira. Kalau dengar-dengar tak boleh nak faham. You kena kira. Kalau 10% progress payment tadi tu, mana main? Ni kan? Okey. Claim dia 2069,695. So berapakah retention sum untuk payment bulan ini? Ambil calculator. Haji Lali, Azrin, Atira, kira. 10%. Tapi doktor, maaf mencelah. Bukan dia dah kira retention sum dah ke kat situ? Kat mana? Tu atas sikit dia, tu yang 220966 itu. Saya suruh kira. Betul tak? Oh, dia ikut. Okay. You janganlah terima apa yang ditulis. You kenalah kira. Kan arahan saya kira. Memang dah tulis. Tapi betul tak? Kiranya kira yang atas dia tu ke yang betul yang atas dia. Okey, tak apa. Okey. Kira dulu. Atas dengan bawah ni mendatang dulu. So berapa? Dapat? Dah, Azrin, berapa dapat? Sama dengan dia punya retention sum tu lah. Betul ke?
Saya tak tanya ni, saya tanya kalau 2069 Oh, persen. oh. Kan? Kejap. Berapa kan? Kalau 10% daripada ni, berapa persen? Berapa amount dia? Azrin, jawab soalan saya. Kalau 2069, 698, berapa dapat? 20699.56. Itu kalau bulan ni kan? Kan? Ya. Faham tak? Atira dapat Atira? Okay? Dapat. Kalau payment bulan itu ada 121736988832 ni. 1217369. Baru dapat 10% of each payment. Okay. Nampak tak ni? 10% of each payment. Payment payment daripada 2229 daripada sini ni adalah daripada sini. Ini dia tuntut nanti you akan. Alhamdulillah. Okey Pak. Boleh. Thank you. Dapat Kalau daripada 2256 berapa persen? Berapa ibu? %10 Okey. Tak apa. Dah dapat? Okey dah. Saya anggap dah siap lah you calculate. So mean you kena calculate you sendiri berapa. So you mesti ada claim document. Claim document mesti claim, proof of claim supposed to be a document. Support document, DO. Tahu DO apa? Apa DO? Lawai tank. What is DO? Saya tak tahu. Is it delivery order? Yeah, delivery order. Jangan district officer, pegawai daerah lain. Jeremy, siapa DO dia? Tempat you. Jeremy, who are the DO at your place? Itu DO pegawai daerah. Kalau DO delivery order, dokumen yang menghantar. Kenapa perlu ada DO, Jeremy? Why we need DO? The proofman reach the site. Approval nyatakan bahawa barang itulah dihantar dengan kuantitinya dan sah seperti mana dinyatakan dalam bil penghantaran. Okay? So mean submission of claim. You need to have a submission of claim. So claim, go to the site, prepare, valuation, certify and go to the disaster collector will get the payment to the contractor. So this is the progress. Okay? Any question? Anything? Doctor? Yeah. The material on site, we just do our self-estimation or the material on site. Sorry, kenapa? Kita buat sendiri anggaran atau... You tengoklah DO dia. You jangan buat anggaran, you tengok DO-nya berapa. Kat site ada berapa. Contoh saya ajar you nanti. Tengok macam mana. Kejap. Ni. Cuba you kira material on site. Ini material on site ke apa? Ya, Pauli material on site. So macam nak bayar? Satu batang. So ada apa bukti dia? What is the proof? The DO. Mana DO dia? DO tak ada kan? Kalau DO tak ada, you kena kira lah satu-satu.
Tapi kalau bata, janganlah kira penatlah you 4 hari duduk 1 malam kat situ. Bata tengok DO dia berapa, estimate 1 pallet 500. Macam ni kan? Ya. Ni bata ni kan, yang ni. Itu kira lah 1 pallet 500. Dia ada 20 pallet. So berapa maintenance on site nak bayar? Sekarang kira. Dia ada 500 1 pallet, ada 20 pallet. 10,000. Salah. Kan 90% je kita bayar. Ya, betul. 9,000. Yeah? Maintenance on site 90% je. Okey. Okay, jangan bayar 100%. Okay, kalau simen macam ni kan, dia ada 300 kampit. Satu kampit ada RM22.50. Berapa nak bayar? 6,075 ringgit. 90%. How many percent? 90%. Okay, good. Tapi 3 ni dah koyak tau. Dah koyak, dah pakai. Berapa nak bayar? Sudah rosak lah masuk total. Sudah pakai. Sudah pakai. Tolak 3 kampit je lah. Okay. Besi. Macam nak kira besi? Ni. 1 tan. Yelah, macam nak kira tan? You nak pekang ke apa? Dia 1 gulung 1 tan, tak salah. Tengok dia punya tag number dia. Kat belakang dia tag dia. Satu ni, biasanya satu ni 1 tan. Tapi tengoklah kuantiti. Takut 1 tan ni bilangan besinya tak cukup. Dah pakai. That's mean you know. BRC. Sama juga ni. Tapi tengok tagging dia. This one, gulung. BRC. BRC pakai gulung Kalau dia beli pakai kilogram, bayar tak? BRC ada 600 kilogram. Berapa nak bayar? Joel? Yes, total. Berapa nak bayar? BRC ada 600 kilogram. 90% so. One Nur Asilah. Berapa nak bayar? Salah ni. BRC ada 600 kilogram. Berapa nak bayar? 540. Jangan bayar. Besi mana ada pakai BRC pakai kilo. Pakai gulung. Okay. Okay. Ikut unit yang ada dalam BQ. Kalau BQ BRC adalah meter square, meter padu semua, ikutlah tu. Kerana dia pergi pakai kilogram. Dia tak payahlah ni pasal unit tak ada. Tapi tak apalah, you janganlah tak bayar. You kira lah calculate berapa gulung dia. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni dah pakai ni kan? 7. Lebih kurang 7 gulung kali berapa. Okay? Dapat kalau ni kabel, berapa nak bayar? Nurul, Ika, Fatihah, kabel. Ika, berapa nak bayar? 30% juga. Yelah berapa? Kira lah. 1, 2, 3. Semua material 90%. Tapi berapa nak bayar? You kena kira. Faham Kira. Ni macam nak bayar ni? Banyaknya. Wanu Asilah. Macam nak bayar ni? Banyaknya. Ada formwork, ada besi. Macam nak bayar? Kira. Yelah macam mana kira. Ajarlah kita orang. Cerita. Kira semua lepas tu darab 90%. Yang ini tak payah bayar. Sebab dia formwork. Dia kena kira lah. Yang belum dibayar, kita kategorikan formwork. Dia bukan material on-site. Material on-site adalah barang-barang yang tidak digunakan. Belum digunakan untuk buat kerja. Tetapi kalau dia formwork, dia kategori formwork. Dia bukan kayu Kalau besi, kategori besi. Tapi besi dah pasang kat beam, lepas tu kategori yang dah ada di sana. Jangan tertipu Kalau dah dipasang, tapi belum konkret, itu adalah work. Belum dipasang, belum dipotong material. Tahu beza tak? Kalau belum pasang, belum potong material.
barang tak terpasang. Tetapi kalau dah pasang, dah letakkan, itu jadi work. Okay? Jangan lupa, nanti takut saya bagi soalan, belit, you pun belasah bayar. Sedangkan itu adalah work. Material adalah barang-barang. You kena baca definisi. What is material on site? Material adalah barang tak terpasang. Kalau macam ni, yang dibayar untuk material on site yang ni je. Yang ni kerja dah, dinding ni. Contoh saya katakan, ada 30 pallet, 5 dah dipakai. 2-nya separuh. Berapa nak bayar? Sudah. Ika. 30 pallet. 5 dah pakai. 5 dah pakai. 2,5 ada tingkat 1. Alamak, peliknya soalan ni. Macam kita soalan ni kan. Soalan dia bukan. Boleh saya nak tanya soalan tak? Boleh. Tak boleh jawab. Tanya pula. Saya confused lagi sebenarnya. Yang 90% ni maksudnya material on site lah. Ya. Lepas tu yang doktor kata yang work tu maksudnya barang yang dah pakai. Lepas tu yang tu persen lain pula ke macam mana? Bagus soalan you ni. Saya tak sangka dapat soalan yang hebat macam ni. Ni. Ini material on site ke kerja? Ni besi. Kerja. Ini kerja. Kerja. Bukan material on site. So dah pasang. Kalau ni formwork pun kerja. Ni formwork ni kerja. Kerja work. Ini pun kerja. Ini konkrit pun kerja. Yang material on site ni yang mana tadi? Macam batu-bata yang tak pakai lagi tu. Mana batu yang saya tunjukkan you. Ni. Mana material on site? Yang ni ke? Yang ni. doktor cakap tu. Jadi kusan tu. Bagus. Tapi ni dah pakai ni separuh. Apa yang jadi? Sudah kau. Satu lagi tu belum pakai tu yang tengah-tengah tu kan? Kita bayar yang ni je lah. Yang ni dah separuh, abaikan je lah. Dah pakai dah. Dia pun bukan berkira. Kecuali dia bata ni debat daripada emas. Jongkong emas, barulah kena bayar. Satu biji berapa? Bata berapa ikan? Harga. RM3.50. RM3.50. Mahalnya. Aduh. Berapa? Kita tanya Samimi. Satu biji bata berapa ringgit? Berapa duit? Orang Kedah panggil berapa duit? Berapa duit? Samimi. Tak tahu doktor. Tak tahu. Tak apalah. Tak tahu nak macam mana kan. Dimaafkan lah. Kita tanya Nur Fatihah. Nur Fatihah mungkin tahu Nur Fatihah berapa? Satu biji batu berapa ringgit? Saya pun tak tahulah doktor. Kena cantas QS ni. Okay. Harga bata RM2.20 sahaja. Kau cakap apa tadi? RM35? Baik beli bata cup. Tahu tak RM2.20? Dia tak ada tapi kalau macam ni kan. Ni dah siap kan. Jadi kena faham Ada soalan tak? Yang ni memang biasanya saya pergi on site tapi sebabkan you tak pergi site kan. Nanti kenapa? Kalau ini dia work Ini kerja, ni form work. Jadi kalau kerja dia macam ni kan, kita akan bayar form work, bayar reinforcement, bayar tiang, bayar konkrit, dah bayar. Ni konkrit bayar. Jadi kerja yang dah siap kita bayar. Tapi kalau macam ni kan, mana tadi? Besi kan. Ni. Form work kita bayar. Dia satu komponen kan ada elemen ni kan. Form work kita bayar. Konkrit kita bayar. Besi kita bayar. Sebab dah siap. Nampak tak? Tiga-tiga ada tapi kalau macam ni kita bayar Samimi, tiba-tiba you datang site, dia tengah buat konkrit ni. Dia pun claim, apa yang nak bayar? Yang ni kena tahu Samimi, jangan tak tahu pula. Kena bayar RM2 kan. Homework dengan enforcement kot. Yeah. Konkrit tak masuk lagi. Confident, jangan kod-kod Dengan ini saya confident. Bayar formwork sebab dah dipasang dan juga bayar konkrit. Bayar apa? Besi.
Tapi kalau masa you nak balik, dia dapat separuh, bos. Bayarlah dah separuh tu. Bayarlah separuh. Sebab dah konkrit dah sampai. Jangan terlampau kejam Samimi. Kalau kejam nanti balik tayar bocor. Tak ada. Okay. Nanti kalau you baik semua, masa nak balik, dia bagi maruku. Happy Deepavali. Ini ada maruku, pakar, makanlah. Bagi hamper. Ambil tak hamper? Samimi. You naik kereta Honda Civic. Dekat bonet belakang penuh dengan maruku. Dengan hamper. Ambil tak? Kalau ikhlas ambil lah. Dev pun bagi. Dev kata, ambil lah ni, banyak maruku ni. Saya banyak. Ambil tak? Samimi, ambil tak? Ambil lah orang bagi. Oh, terima kasih lah dia. Tapi jangan terhutang budi. Nanti kalau Dev kata, bayarlah 50%. Jangan bayar. Dia ambil, dia bagi kita ambil. Itu rezeki. Jangan tolak rezeki. Faham Tapi janganlah cakap Dev, mana maruku nak kena balik ni? Nanti Dev susah-susah cari maruku. Jangan susah-susahkan kontraktor. Okay, any soalan? First, okay, second. Ini meeting onsite. Okay, lepas tu dia akan ada requirement, claim document, process document in present. Ini present ni maksudnya perlu hadir. Tengok bina. Okay, first tengok prelim. Mari kita tengok prelim. Macam mana nak kira prelims? Ini prelim Okay, saya bagi contoh prelim. Prelim ada banyak jenis. Prelim ada yang dikatakan percentage, dia ada time based on time and percentage. Time ni contohnya kalau seprojek 10 bulan, dia pakai bulan 1, bulan 2, 3, 4, 5, 6. Itu pakai time base. Time base. Kalau cost base dia pecahkan ni. Ni satu 10,000, set survey 10,000 tapi 100%. Ada yang dibagi safety, watching security, ini adalah recurrent. Recurring adalah kerja-kerja yang dibuat tiap-tiap bulan. Insurance, recurring ke initial? Intan Safika. Insurance. Saya rasa recurring kot. Insurans dia bayar awal, Safika dia bayar initial. Nampak ni kan? Insurans. Itu awalan lah. Initial tu maksudnya awalan lah. Dia bayar terus. Oh. Kalau recurring ni macam dia kena maintain tiap-tiap bulan. Insurans kan dia dah bayar awal, insurans work. Sebab tu kita bayar insurans work ni insurans work ni, fire ni, sekali ni. Okay, amount dia. Insurans work. Kalau side office, recurring ke initial? Side office. Fatihah, side office. Apa dia doktor? Side office. Recurrent. Kenapa side office dia pakai recurring? Recurring ni progress. Dia bayar tiap-tiap bulan. Kenapa? Jawab soalan saya. Kenapa? Sebab tak pastilah doktor. Kenalah pasti. Sebab apa? Wan Nur Khairunisa. Kenapa? Kenapa kawan you kata side office kena bayar recurring? Khairunisa. Ada kerja berbayar. Apa dia? Apa tu kerja tu jalan berbayar. Tak apa dengar. Kerja tu jalan baru ni bayar. Masa bila side office nak berjalan, side office kat situ je. Side office ni, Khairunisa, side office ni dia kena bayar awal dan dia kena bayar tiap-tiap bulan untuk dia maintain. Sebab tu dia bayar recurring.
Okay. Progress report. Afzal, progress report. Recurring ke initial? Recurring. Kenapa? Sebab sentiasa ada progress. Okay, terima kasih. Signboard, recurring ke initial? Initial. Kenapa initial? Signboard. Sebab masa awal je kot. Signboard ni dia kena bayar awal dan juga tiap-tiap bulan sebab dia kena maintain. Oh. Satu lagi dia kena bayar akhir sebab dia kena robohkan signboard tu. Coding. Tiap-tiap bulan ke ni? Arif. Doktor, Coding. coding. Ya. Dia recurring. Recurring. Salah. Recurring dan juga final. Kenapa bukan final? Final apa? Final lah. Semi-final ke final? Kenapa Code. coding final? Masa akan roboh kan? Ya. Nanti kontraktor boleh lari tinggal. Bye-bye. Dah siap. Jadi kita akan bayar bila dia dah robohkan holding tu. Okay. Okay. As-built drawing. Bun Yin Yi. As-built drawing. Final. Kenapa? Sebab buat akhir saja. Okay. So akhirnya untuk bayar prelim kita akan bayar initial ni. 57,000 kita bayar. Ini bagi initial. Kita bayar peringkat mula. Lepas tu recurring. Recurring kita ambil work done bagi dengan burden work. Burden work is contract sum minus PC sum, probability sum minus prelim. Baru dah ambil burden work. Kerja pembina. Percentage work bagi kerja pembina kali dengan 100. Baru kalikan dengan dia punya percentage ni. Baru dapat dengan amount prelims. Ni. 45 banyak 40. Dapatlah dia punya amount mana prelim. Sini. 49. 40. Maksudnya dia dapat ni kan? 73 ni kan? Nama dapat ni. 564, 546 bagi dengan burden work. Kali dengan 100 dapat 1887. 1887 bagi dengan kali dengan yang ni. 1887 peratus tau. Barulah dapatkan 16303 ni. So dia akan jadi 5 ni dapatlah ini namanya 73303. Ini adalah jumlah prelim yang kita akan bayar ke sini nanti. Ni 73303. So dapat 49 ni ada daripada harga kontrak. Ada soalan tak? Yang ni you kena faham sebab nanti final exam memang ada payment ni. Jangan hantar payment kosong Oh, banyak kes ni dia tak pandai buat. Markah 25% ni payment ni. Saya harap anda praktis buat payment betul-betul supaya dia tak blank masa final exam. Sebab final exam fakta ni berubah-ubah. Nanti kalau you tak faham prinsipnya, prelim pun tak jawab. Okey, ni mestilah ni. Initial dibayar peringkat awal yang diselesaikan. Itu dia akan recurring. Work done bagi dengan dia punya burden work kali dengan peratus. Peratus kalikan dengan dia punya amount prelims. Baru totalkan. Tapi kalau projek dah siap, kita termasuk dengan final cost ni. Ada soalan? Senyap bertanda setuju. Senyap je. Setuju ke? Tak ada, doktor. Okey. Dah siap Okey, jadi kita signboard ni kan? Ni signboard ni. Jadi kena bayar initial dengan recurring dengan completion. Okey, ni signboard. Jadi contoh ni. Okey. Macam mana pekerja ni nak bayar? Boleh tak kita bayar pekerja ni? Dia claim pekerja on site. Boleh tak kita bayar?
Alia Hani. Alia Hani, dia menuntut, kontraktor menuntut pekerja pun dibayar dalam prelim. Ni pekerja ramai kat site. Boleh tak bayar? Mana ni? Alia? Dia Hani? Tak ada. Tak ada. Alia Hanafi? Pun tak ada. Semua tak ada. Ada nama tapi tak nak jawab. Dina Khairunisa. Jawab soalan saya. Kontraktor menuntut pekerja dibayar dalam prelim. Boleh tak bayar? Ha? Kenapa tak? Dalam prelim insurans je. Siapa kata prelim insurans je? Bukanlah, maksudnya untuk pekerja. Insurans untuk pekerja kan? Ya. Tapi dia claim PPE ni. Helmet semua dia claim. Bayar tak? Bayar. Ha? Bayar. Janganlah bayar pasal pekerja ni tak pakai helmet. Tak pakai PPE. Nampak ni? Ha. Kan? Dina. Bayar apa yang pakai. Cakap saya tak bayar tau ni. Sebab dia tak bayar. Jadi you kena bayar lah. Walaupun dia tak ada. Tapi you kena bayar. Faham Suruh dia pakai lah. Suruh dia beli. Sebab prelim dah bayar kan? Bukan duit you You jaga duit klien tau. Faham Dina? Faham betul. Okey. Ada soalan? Saya bagi you peluang untuk bertanya. Kalau tak saya tanya you soalan seterusnya. Doktor, Yep. kita bayar compensation workers kalau ikut site dari report lah. Bayar apa? Ikut pekerja punya wang, pekerja punya itu gaji. Again. Pekerja punya gaji. Okay, gaji. Gaji dia. Kita akan ikut site daily report kan. Dia ada tulis harian, ada berapa pekerja, supervisor semua itu. Oh, kita tak bayar gaji. Kita bayar kontraktor progress on site. Gaji itu kontraktor yang akan bayar. Oh, okey, betul. Tak kisahlah dia 40 orang ke 50 orang. You jangan kira berapa orang kan. Tapi yang kira, berapa orang tak pakai safety helmet. Kenapa tak pakai? You cakap lah. Saya tolak prelim nanti kan sebab tak pakai safety helmet. Cakap gitulah. Tapi dalam progress meeting, you kena utarakan dalam meeting. Kenapa tak pakai? Saya nampak ramai tak pakai safety helmet. Tapi saya bayar dalam prelim ni. You kena tegas sikit lah. Tapi jangan tanya, pekerja dah bayar gaji. Itu bukan kerja you. Tapi kalau semua pekerja tak pakai PPE, tak apa, you cakap, saya dah bayar prelim ni semua ni dalam ni. Kenalah ni. Okay. Yang ni, boleh masuk meeting onsite tak yang ni? Yang warna hijau ni. Jol. Tapi sebab site tu tak cantik, dia punya tak clear. Kalau pekerja belasah you pakai besi ni, habislah you. Yang ini bukan kerja, ini temporary. Ini scaffolding je. Okay. Okay, dalam spek dia kena ada wash bay, wash pit. Tapi kontraktor tak siapkan. Boleh tak bayar? You nak bayar tak? Hilal, Imran. Ya, saya. Wash pit nak bayar tak? Bayar. Kenapa? Sebab dia dalam prelim kan. Tapi kontraktor tak buat. Tak buat tak payah bayar. Kejam kau, suruhlah dia buat. Tak bayar. Kalau dia tak bayar nanti duit tak habis. QS kedekut dah, tak habis duit ni. Dia tak bayar, kontraktor kata. Nanti dia balik, dia tembak you kat tengah jalan. Okay. Jadi untuk you fulfill requirement, you kena utarakan dalam minute. Minute of meeting tu mesti dicatatkan. Okay, cube test. Masuk dalam prelim ke tidak?
Izan, cube test. Ni kontraktor nak buat cube test ni. Curing, concrete cube test. Izan, cube test. Nak bayar ke tidak dalam prelim? Saya rasa masuk. Kat mana itemnya? Kat mana boleh? Tak ada pun. Insurance ada, mosquito, program at work, site supervision, foreman, crane, sanitary. Tak ada lah. Tak ada. Kalau tak ada, kita bayar ke tak? Tak bayar. Tapi kontraktor nak claim. Macam mana nak buat? Banyak ni kata ni. Kami buat ni. Izan, nak bayar tak? Saya tak pasti. Tak pasti Okey. Tak pasti jangan kongsi. Okey. Jadi kalau tak ada dalam prelim, maksudnya dah masuk dalam kerja lah tu. So tak bayar. Okey. Any question? Sebelum saya teruskan. Ada soalan? Okey. Tak ada Okey. Tak ada. Setting out. Nak bayar tak ni? Setting out? Ya, prelim. Bayar. Kalau ada dalam prelim kita bayar. Okay. Ini besi. Besi dah karat, bayar tak? Maintain on site. Hilal. Tak pasti. Tak pasti. Kenapa? Dia berkarat, tak tahu boleh pakai lagi ke tak. Boleh harusnya. Boleh, dia kan ada rawatan-rawatan dia kan. Sebelum pakai tu kenalah cakap dia, kena bersihkan dulu. Besi ni tak ada efek pun dengan struktur tapi kena bersihkan dulu. Takut dia ada efek dengan tu, okey? Okey, ni projek kadang-kadang you jaga projek building, kadang-kadang projek civil tapi sama je. Prelim dia tetap ada juga, sama ada building dengan civil kena ada. So what is the difference building project and civil engineering project? Elemennya mungkin berbeza tapi tetap elemen prelim Yang ni you kena gunakan My System, CSMM. Yang ni you gunakan SMM2. Okay. Okey, sekarang masing-masing keluarkan claim. Cuba buat claim sekarang. Saya bagi you 2 minit, 3 minit semak. Claim tu mestilah disemak. Okey, sebut semak. Sekarang claim masing-masing. Saya nak tengok berapa prelim yang you boleh allow untuk bayaran ni. Cuba semak masing-masing. You print ke tak print ke? Okay, masing-masing cuba semak prelim masing-masing. Macam mana you semak prelim dia?
Okey, sekarang ni dah semak prelim. Apa ni? Foto. Sebab kita sewa kabin. Okey, siapa tanya ni? No Adibah. Memang kita sewa kabin. Sebab itu panggil prelim. Prelim ni sewa tak sewa tetap kita bila masukkan dalam prelim kita akan bayar. Tak kira lah kontraktor sewa tak sewa sebab kita masuk dalam prelim. Foto ni apa foto? Lawan tank. Tanya apa foto ni? Bukan, tapi doktor ada tanya soalan tentang Oh, okey. saya soal lupa soalan apa. Abaikanlah. You pun lupa, Okey. saya pun lupa. Okey, nampak cara mengira kan? Nampak kiranya. Cara ni nampak kan? Contoh maksudnya initial cost kita akan bayar macam digital camera, safety helmet bayar masa recurring. Sebab dia kerja tiap-tiap bulan dia tak bayar. Macam signboard kita bayar initial atau recurring atau completion. Okey. Okey. Yang ini namanya time base. Time base ni maksudnya prelim 75,000 dibagi dengan 60 minggu. Dia pakai minggu lah. Tapi yang kita pakai itu dia akan ada initial, recurring dengan completion. Jadi dua. Kena faham bahawa prelim ada dua method. Time base dengan cost base. Nanti kalau saya tanya dalam exam apa dia time base, cost base, you kena fahamkan what is the prelim. Okay. And then we go with the full, paid in full, pay in part, pay in portion. Portion dia tu 30%, 20%. Bayar formwork, tak bayar besi. Bayar besi, tak bayar konkrit. Itu panggil bayar in portion and in part. Value in completion, dah bayar siap semua. Bayar konkrit, bayar formwork, bayar besi. 3 benda ni Okay. Any soalan? Tak ada. So mean all the quantity kita accept daripada BQ. Sebab itu ada BQ. Lepas tu you punya dulu ada PDA kan. Lepas PDA ni estimate. Dah dapat tender. Tender tu lah akan jadi amount contract. Okay. Lepas tu dia buat rationalize harga. Macam mana buat rationalize harga? Contoh konkrit 350. Ada yang 340. Ada yang 280. You kena proratekan tiga-tiga ni. Coba ambil harga konkrit berapa? 350, 340 dengan 280. Ambil satu harga yang konsisten. Bagi berapa? Lawan tank. Kira. Ni konkrit. Grade 30. 3 harga tak sama. You kena pakai satu harga. Itu namanya rationalized rate. Ambil yang average. Ambil yang satu harga lah. Maksudnya 350 you potong. Ni potong dengan potong. So apa harga yang you standardiskan semua. Tapi dia tak akan mengubah harga kontrak. Rationalize harga ni harga kontrak tetap sama. Cuma you rationalizekan harga konkrit saja. Faham Tapi yang tu kontrak punya harga macam mana tak akan ubah. You sudah ubah yang ni. You ubah rate lah. Rate ubah kan. Kalau salah betulkan. Kalau dia tinggi rendahkan. Kalau rendah tinggikan. Dan yang total tu akan ubah bukan Janganlah ubah. Mau kontrak jangan ubah. Ubah rate je. Faham maksud saya? Dia 350, 340 dengan 250. Buatkan satu harga, kuantitikan dia sama. Amountnya tak akan berubah. Calculation je berubah. Jadi amount kontrak tetap sama. Itu nama rasionalize harga. Sebab konkrit dia letak 350. Ada letak 340. Ada letak 280. Dia tak konsisten harga konkrit ni. Jadikan satu harga konkrit yang standard. Faham tak maksud saya? Yang ni 5 masa dalam BQ kak. Ya, dalam BQ. BQ you boleh ubah, you potong lah. Bila potong you letak initial. Initial kat sini.
Buat ni 350, 340 dengan 280. Ambil 3 ni bagi 3. Campurkan bagi 3 berapa? Okay, yang lain jangan tidur je Buat. Tiga Siapa? dua 3.33. 3, 2 3, 3. 3. Kita jadikan 330. Harga konkret kita buat 330. Faham tak? Nanti dia akan berubah kepada sum. Tapi dia akan berubah kepada harga kontrak. Cara you nak buat macam mana, terpulang kat you. Tapi tidak akan mengubah harga kontrak. Faham Sebab apa? Konkret ni harganya tidak sama. Grade 30 tapi harganya berbeza-beza. Itu namanya rationalized harga. Dalam bahasa Inggeris dia pakai rationalized of rate. Rate schedule of rate. Okey, harga konkret grade 40 berapa? Lawan tank. Grade konkret harga 40, grade 40. Kena tengok grade 40 punya harga lah. Kat mana dapat? Saya pun tak tahu Tengoklah jadual kadar harga. Jangan cakap tak tahu semua ni. Saya ni SO, tanya je macam ni. Kalau meeting kita tak boleh jawab, nanti dia marah, apa QS ni? Saya dah kena dulu kawan saya lah. Dia kata QS semua tak boleh jawab ni. Baik jangan datang meeting. Baik pergi duduk kat rumah je. Alamak, you rasa you marah tak? Minggu depan you resign lah. Masa bos you suruh you pergi meeting, you kata tak tahu. Mana bos? Tak tahu. You tak boleh cakap tak tahu I check now. You tekanlah calculator apa-apa asal dapat harga. Bukan dia tahu pun. You off ke? 280. Saya semak semula lah. Tapi sekarang 280. Cakap gitu je lah. Tapi janganlah tipu. You tak off calculator, tiba-tiba dapat harga. Itu, faham Saya tak ajar you, tapi you kena ajar cara nak hidup dalam mesyuarat. Faham Faham tak? Anisah. Jangan SO tanya tak tahu. Pantang dia. Anisah. Saya panggil tak jawab Ya, doktor. Lain kali jawab soalan saya. Faham? Faham. Okey. Prof, saya ada satu soalan nak tanya. Yep. Kenapa kami tak ambil itu harga RM325 dan kami ambil RM330? Itu terpulang kat you. Itu terpulang kat you. Okey. You QS kan? Baik. Tapi make sure jangan lari dia punya apa tu? Kontrak tak berubah. Lari terlalu banyak. Lari banyak Kenapa tak ada 30 Lari dan nanti banyak potong tau. Pakai 325 325. Terpulang kat you lah. Boleh ambil harga tu lah. Boleh. Okay. Boleh. Baik. Ulang. You kena ada justify lah. Please justify. Terima kasih, Bos you tak akan ambil tahu You QS you kena buat. Bos ni bila datang dia tengok ada masalah dia datang. Tak ada you lah pergi meeting. Sebab tu you kena jawab. Dalam meeting you kena confident. Tak kira lah you junior ke apa ke. Jangan tak tahulah berapa harga betul. Entah tak tahu. You kena jagalah credibility QS. Okay, faham Jangan memanglah sekarang banyak tak tahu kan. Tapi you kena buat tahulah. Faham tapi jangan sampai you kelentong dia kan. Oh konkret konkret 600 semeter padu. Habislah you. Mana ada dia kata. Tengok BQ. Okay, any question? Lawai Teng. Doktor, Ya. Siapa nak tanya? Siapa di sana? Intan. Intan. Siapa nak tanya bagi tahu nama sebab saya tak nampak you. Intan. Okay Intan, soalan. Apa tu saya tak berapa faham yang apa tadi pasal yang recurring dengan initial tu, yang tu kan under prelim kan? Ya. Lepas tu, yang tu sebenarnya untuk kita buat claim ke ataupun kita buat payment nombor 1? Claim nombor 1 ke ataupun payment nombor 1? Claim dari kontraktor. Payment dari QS. Okay. So Claim. maksudnya dua-dua kena buat prelim lah. Takkan kontraktor tak claim prelim? Oh faham. Maksudnya Kalau you QS kepada kontraktor, you akan claim.
dia hantar kepada konsultan. Konsultan akan bagi set untuk buat progress valuation. Yang tu yang doktor kata 30% dengan 23% tu kan? Yang kontraktor claim 30%. Bagus soalan you, Intan. Tapi bila you pergi set, berapa persen? 23 sebab tak 23%. complete. Yes. Ini macam saya tanya Angela Lee tadi dah. Angela Lee, kan? Angela Lee dia bayar 30%, berapa persen? 25%. Angela Lee kata, apa tadi? Angela Lee, you cakap apa tadi? Kontraktor. Kontraktor lebih arif. Jangan. Kontraktor kata, saya dah buat banyak. Tiba you pergi, masih 25%. You bayar 25%. So maksudnya kalau untuk claim dan payment nombor 1, kita hanya buat preliminaries dululah, maksudnya kita buat secara details yang doktor ajar recurring dengan initial semua tu. Ini satu part lagi, belum siap lagi. Oh ni Ini baru prelim. Belum siap lagi. Okey. Ada lagi lah building, ada external. Nampak kan prelim ni kan? Okey, kejap. Ini projek lain-lain Projek lain-lain. Ni prelim, ni MPKU. Ni MPKU lain saya bagi contoh je lain lah. Ini okay. Ini summary kan? Ni dah prelim nama dia. Kita baru nak belajar ni je Intan. Baru nak belajar ni. Pun dah penat dah kan? Betul. Yes. Kalau yang task 3 nanti yang nak kena submit dekat doktor tu macam mana? Apa yang requirement yang doktor nak untuk kita submit untuk task 3 ni? Pasal claim dan semua dah ni. Semua dari page pertama sampai akhir ni. Claim. Bukan payment claim. Claim ni sama macam payment tapi bukan certificate of payment namanya. Orang claim. Yang ni akan claim. Dia tulis yang ni claim. Claim nombor 1 macam tu. Tapi yang dalam dia macam payment. Sama sebiji je. Cuma okey, ni contoh ni adalah payment bilangan berapa ni? Bilangan 14. Okey. Lepas tu kan doktor, satu lagi soalan kan tadi kan doktor kata kalau claim, contractor claim 30%. So maksudnya 30% setiap preliminaries, material on-site memang 90%. Lepas tu macam external work, building work. So maksudnya yang tu setiap tu 30% ke? Tak. Dia kat sini nampak tak saya bulatkan ni? Okay. Inilah percentage yang you claim ni. 30%. 30% tu. Jadi bila you buat nanti, figurekan dia ni 30%. Maksudnya kan yang tu kan ada 6 benda kan. So maksudnya 30% darab dulu 6 benda bahagi 100 and then kita dapatlah nilai kecil persen dia tu total 30% macam tu Yes. Oh faham? Faham Itu saya ajar itu prelim tadi. Suruh prelim berapa persen? Kalau kecil-kecil tadi lagi kecil daripada 30% lah. Dia kecil lah. Pasal dia payment pertama baru. Tu pertama. Okey. Yang pertama mestilah, kalau ni contoh dia punya mungkin berbeza. Mungkin filing tak siap lagi. Building work mungkin belum buat. Sebab ni yang claim 14 ni. Faham? Jadi Maksudnya banyaklah kan. pertama tu kalau ikutkan macam prelim tu maybe banyaklah persen dia. Lepas tu kalau macam building works tu maybe yang substructure lah yang akan Yes. Okay, good. Summary. Okay. So claim lah doktor untuk task 3 submission Macam mana? Maksudnya submission untuk task 3 betul lah. Claim sahaja yang penuh-penuh claim yang doktor tunjuk tu. Maksudnya payment tak masuk lagi lah. Hanya 30% lah kan doktor? Claim saja 30%. Tapi payment 23%. Tapi 23% tu tak perlu submit lagi untuk task 3 kan? Task berapa tu? Sepatutnya kena hantar? Saya tak ingat lah doktor. Okay. Yang task 3 tu claim dulu. Lepas tu baru dah diproses. Proses tu dah yang part 1 ke berapa kan? Saya tak perasan. Saya pun tak ingat. Buka balik yang kecil. Tak apalah nantilah saya tu balik. Confirm balik yang tu. Untuk task 3 apa yang tengok Okay, beres. Terima kasih doktor. Okay. Dah dapat ada soalan tak? Ini saya baru cerita prelim je ni. Dah sejam prelim ni kan. Okay. Jadi prelim, sepatutnya prelim kat bahagian atas kan? Ni kontraktor punya claim dekat bawah. Sepatutnya prelim di bahagian atas. Macam ni lah prelim.
So jadi bila dah tuntut kontraktor bagi prelim, tuntut semua, ni adalah summary dia ni. Dia berapa ni buat? Ni kan. Ni persen. Ni kontraktor ni claim berapa ni? 30%. Okey. 30% tapi prelim kat bawah. Sepatutnya prelim ni kat atas. 30% termasuk prelim Okay, siapa kontraktor terlibat ni nanti kena belajar lah Setiap payment seorang yang jaga. Jangan ramai-ramai. Setiap payment mesti disiapkan oleh seorang QS saja. So payment 2, 3, 4, 5 orang lain yang buat Jadi setiap orang akan queue. Contoh Iktan buat payment 1, claim 1. Dibuat oleh Angelali. Tapi claim kedua dibuat oleh Sam dan juga Intan Angelali buat payment kedua. Contoh gitulah, mestilah dibuat orang lain yang buat. You semak claim orang lain, you buat payment orang lain. So you akan belajarlah nampak kat sini. Okay. Ada soalan? Angelali, ada soalan? Setakat yang tak ada lagi doktor tengah nak fahamkan. Sekarang hari ni. Tapi you kena praktis. Sebab payment ni praktis Tapi jangan sampai you hantar final exam kosong. Sebab ada case yang lepas dia tak pandai nak keep track. Sebab tu dalam kelas you kena tanya ni. Payment memang praktikal. Dia bukan payment adalah. Tak ada Kalau you tak tahu nak isi, you akan jawab payment adalah merupakan sesuatu yang wajib. Markahnya adalah -5/25. Siapa jawab macam itu? Saya tak kata apakah payment. Saya kata berapakah payment kan. Okay. Nampak ni. Claim yang ni. So, bila dia claim dia tak ada tuntut ni. Claim mana ada? Arkitek. Ni claim kosong ni. Kosong kan? Yang sign saya seorang je QS, SO. Yang lain tak payah. Okay. Nanti. Okay, sekarang kita pergi pada summary payment. Okay, masing-masing buka payment. Dah. Angelali. Sam. Intan. Siapa lagi ni? Yang saya nampak lah. Yang saya tak nampak. Okey. Sekarang ni payment mestilah ada surat. Suratnya daripada muka surat pertama bersama-sama ini dimukakan. Okey, pertama mestilah ada client title. Yang kedua payment bilangan berapa. Yang ini adalah nama kontraktor, nama projek, nama kontrak. Ini adalah harga yang telah di-award award number. Amount yang di-award dalam kontrak. Kalau ada GST, masukkan. Sekarang kita tak pakai GST. Okey. Tarikh yang ni mestilah tarikh kita pergi valuation. Okey. Ada soalan tak, Intan? Fatimah Al-Zahra, ada bukti? Ada bukti. Ada soalan? Tak ada doktor. Okey, bagus. Bagi makan air, minum air penerang hati banyak ni. Okey. Payment 1, tulis 1. Payment 13, previous payment berapa? Terdahulu. Kalau payment 13, berapakah payment terdahulu? Fatimah? Ya doktor? Payment ke-13, berapakah payment terdahulu? Payment yang ke-13. Ya. Sekarang you buat payment ke-13. Sebelum 13, satu yang ke-12. Okay, good. Maksudnya kalau payment 13, 1 ke 12. 12. Jangan pula payment 13. Payment 12. Payment adalah 1 hingga. Okay. Okay, yang ni harga kontrak. Yang ini dapat mana? Yang ini adalah dapat daripada summary. Di bawah ni. Ni. Okay. Bayar yang dilakukan 618. So dia akan dapat total ni 4115 ni. 4115 campur dengan ni total. Memang terdahulu 39 ini. So kita akan dapat ni. Dia akan dapat 4115. Ini bayaran terkumpul. Progress barulah kita tolak dengan previous. 3219 ini terdahulu 1 hingga 13. Sebab ini 14. Okey. Tuan-tuan QS yang saya hormati sekalian, kena hati-hati Soalan exam memang dia belit-belit.
Dia bukan direct question. Payment 1 sekian, payment 2, you kena calculate dah. Kalau calculator you tak cukup, you kena bawa calculator 2. Handphone memang tak dibenarkan dalam exam. Kalau pemeriksa nampak you bawa handphone, dia tekan handphonenya, dia akan bagi you markah kosong terus. Itu memang peraturan exam. No handphone. Tak kira lah you kata terlupa ke apa atau ayah you telefon kena angkat, dia akan kata A sedang menggunakan telefon. Jadi dia akan tulis automatic markahnya kosong untuk exam. Okay, hati-hati pada exam. Jangan cuba membuat sesuatu yang melanggar peraturan exam. Tak kira lah you lupa ke apa ke. Okay. Yang kedua, progress payment, you akan tolak dengan previous payment. Dapatlah 859,813. Lepas tu, you kena tolak dengan retention. Setiap payment 10% sehingga you mencapai kepada 5% contract sum. Okay. Ini contoh. Saya ada contoh. Okay, ini cara nak marking senang aja Payment nombor 10. Bilangan seterusnya 1 hingga 9. Okay, ini harga kontrak. Ini markah, ini ada markah, ini ada markah, ini ada markah. Ini adalah harga kontrak. Ini harga GST. Kalau dia tulis dalam soalan exam, dia kata tidak tertaluk kepada GST, tak payahlah, abaikanlah. Jangan tanya pula, ada GST tak? Kecuali dalam exam ada dinyatakan. Projek ini tertaluk kepada GST. Intan, dia ada soalan periksa ni. Projek di-award pada tahun 2018. Ada GST. Okay, payment pada bulan itu ada GST. Tetapi payment yang projek tak siap dan payment itu dibuat pada Januari 2021, yang itu tidak ada GST pada payment itu. Faham Ada soalan tak? GST tertaluk kepada tarikh kuat kuasa sahaja. Sebab tu dia akan dalam soalan dinyatakan. Yang kedua dia akan ada nyatakan ini harga kontrak. Ini kalau VO dah diluluskan. Harga VO dah diluluskan ni harga lulus VO minus. Tetapi kalau ada VO tapi tak luluskan, jangan campur kat sini. Itu hanya permainan sahaja. Ini cubaan. Haji Lali, VO 1, 2, 3 diluluskan. VO 3 belum diluluskan. Mana nak masuk dalam payment? VO 1 dan 2. Kenapa 3? Tak baju? Sebab tak diluluskan lagi. Dah lulus tapi tak sign. Masuk tidak? Dah lulus Haji Lali tapi tak sign lagi. EXO tak sign tapi dah lulus. Nak buat macam mana? Dah lulus tapi tak sign. Tak pasti. Okey, siapa nak bantu? Eric. Bantu. Dah lulus tapi tak sign SO. Nak masukkan tak dalam payment cert? Eric mana ni? Tidur ke? Tak perlu kat doktor. Kenapa? Doktor, ya. Hello. Tak perlu. Kenapa tak perlu? Sam? Sebab SO belum approve kan. So, bukti itu ada masalah. Mestilah diluluskan dan ditandatangani oleh SO You jangan terpedaya lah. Kau tak kata dah sign dah ni. Masukkan. Tak boleh Okay. Kalau So, dalam kurungan, macam mana? Prof, saya punya jawapan betul tadi. Betul lah. Kalau tak sign, Tak boleh masuk tak itu. boleh. Terima kasih, Prof. Kalau is minus di kurungan kalau tak dia akan positifnya. So dia akan jadi revise contract sum. Okay, 1 hingga 9 ni dia akan jadi 140. Yang ni kan.
wang jaminan terdahulu. Dia kumulatif ya. Kalau dia dah penuh, dia akan jadi kumulatif lah, penuh, full. Contohnya saya tunjuk satu. Betul. Ya. Yang tadi itu WJP tu wang jaminan tu. Yang tu tak mesti semua ada punya kan. Kalau guna performance bond tak payah letak kan. Sekarang kan saya katakan, kontraktor semua projek tertaluk kepada WJP. Oh, so maksudnya yang kami punya assignment pun kena ada. Yes. Kan saya tulis note itu kan, all project applied for WJP because contractor agreed not to pay performance bond. The performance bond paid by retention. Okay. Thank you, Doktor. Okay, maksudnya kontraktor mengambil kira performance bond diambil daripada WJP. Tapi kalau kontraktor bayar performance bond, tak adalah WJP. Okay. Ada case, you cakap dulu. ada case dia ambil bond, ambil WJP juga. Why? Dia mesti 5% contract sum saja. Oh, so campur performance bond. Campur-campur semua contract sum. Contoh bond, ada bayar 3%, tak ada duit lah. Alamak, tak cukup duit lah. Kalau macam balance, kita pakai dia punya WJP lah. Itu lah. Tapi some situation, kalau bond tak cukup, dia pakai WJP lah. WJP dia confident ada duit. Performance bond tak ada duit. Some client they agree. Because the money is retained. Bond, the contractor need to have the money in the bank. Itu beza ni. Kenapa kontraktor tak rajin bayar bond? Sebab tak ada duit. Okey, ini soalan. You nak tanya apa soalan tadi? Saya nak tanya yang tu ganti rugi tu Yang tu kami letak sendiri ke ada cara kira? Dia ada formula dia. Ni, mana? Ni LED ni. Yang LED. tu, You kena calculate, ada formula dia. Macam mana? Ada formula dia. Nanti saya tanya you, macam mana nak dapatkan formula LED. Sampai yang contract sum tu bahagi dengan hari yang completion period tu So macam mana? Macam tu Kali dengan BLR. Dari BLR. Okay? Thank you, Doktor. Okay, next. Any question? Okay, everybody need kena faham macam nak tulis kat sini. Perdahulu, advance payment. Advance payment, kalau projek ni tertaluk pada advance payment, you kena buat calculation advance payment. Kalau tidak, tak payahlah. Okay, dia akan buat potongan 76,000, dapatlah 63,720. Yang you kena sign, sini je nanti. Kalau kontraktor sign, dia hanya sign satu je. Dalam kontraktor claim, dia tak ada pegawai pengasuh. Dia hanya ni managing director. Dalam payment, kat sini ada QS. Perlu sign. Lepas QS sign, SO akan sign di sini. Jadi QS ini, untuk your certificate, QS yang prepare payment itu kena sign. Nama dia. Buat nama, sign, tulis nama. Jalali. Ini SO akan sign. Jangan cuba-cuba sign SO kat sini. Jalali. Dengar tak? Dengar, Doktor. Bila you buat sini, you jangan kasih orang lain sign. Siap you nanti. You jaga hati-hati. Tapi minta kawan you, QS lain, tanda tangan di sini, 3 orang. Kawan you siapa Jalali? Fatimah. Fatimah, sign. F. Feti. Lagi? Eric. Eric. Sign Eric. Lagi? Jerome. Uish, Jerome pun ada. Macam pasukan rugby je. Macam PUBG ya, kumpulannya ni. Jerome. Lagi apa? Dah, tu je. 3 orang je. Okey. Jadi kalau Jerome buat payment, 3 orang lain. Jalali kena sign, Fatimah kena sign dengan Eric sign. Faham tak? Faham. Kenapa saya suruh 3 orang sign? 3 orang yang semak ni. Kalau Jalali sebab salah, dia tukang semak. Kalau Jalali salah, Jalali sign pun, 3 orang kena tolak makan ni. Sebab dia sign buta-buta je. Tahu tak? Sign buta-buta. Blind. Cara nak semak payment senang je. You tarik satu-satu. Take. Ni, saya ajar you.
semak payment. 19. Okey. 1 kali 4. Kosong tak ada. 63,000. 63,720. 63,720 dan sen 40 saja. Jangan macam okey. Baru sign Haji Lali. Okey. Sam, Lawai Teng, you jangan sign je, tak semak satu-satu ni. Kadang-kadang ni salah ni. Dia tulis 6 tapi tulis sini 7. Nak ni mesti sama dengan sini. Okey, contoh. Apa Saya bagi contoh satu lagi yang ni. Ni 105132. Ini kena 161. Lain klien, lain format dia. Ada klien yang dia nak QS sign, architect sign, pegawai sign ni. Dia banyaklah. Ni. Jadi dia akan dapatkan 618. Ni mesti sama dengan bawah. Dah tolak ni kan? Jadi konten tak akan dapat 618 saja. 634. 634. Okey, dah tolak ni. 5%. Hampiran 618 dah tak ada lah. Ni dah sampai maksimum. Bila dah sampai maksimum, dia tak boleh tolak. Nampak tak ni? Nampak tak dia? Cuba masing-masing tengok. 178. Ni, 197 kan? Ini 10% kan? Sam, dengar tak? Anisah, Azman, Imran. Baik, saya cakap dengan Lawai Teng dengan Haji Lali je dia jawab. Ini 10%. Ni 10%. 10%. 10%. 10%. Kenapa yang ni tak ada? Sebab dah complete. Dah nak complete dah. Kan? Kan kita kata 5% contract sum. Oh. Dia sampai sini dah berhenti cukup 5% contract sum. Jadi selebih tu tak payahlah tolak. Okey, faham. Faham Dia kan 10% nampak? 10%, 10%, 10%, 10%. 39,787 ni. Oh. Ni kan bakinya. So dah lebih tu tak payah tolak sebab dah mencapai maksimum 5% contract sum. Okey. Nampak ni kan? Nampak tak ni? Siapa tak nampak buat nampak lah ni. Ni 14 kan ni? Ni 5%, 10% dari sini kan? 10%, 10%, 10%, 10%. Ni tak 10% ni. Sebab ni adalah baki untuk mencapai kepada apa ni? Baki. Yang mencapaikan dia 5% contract sum. So yang kat sini tak payah tolak dah. Sebab dia dah sampai maksimum 10%, 5% contract sum. Faham? Ada soalan? Okay. Kathleen? Ya, doktor. Okay. Ada soalan? Tak ada, I tanya you. Tak. Hah? Kalau tak tanya, saya tanya you. Tak ada soalan, doktor. Ada soalan ya? Okay. Okay, saya tanya soalan you. Filing kerja dah siap, tapi kontraktor claim lagi. You bayar tak? Tak bayar. Sudah siap dan sudah bayar. Dan tapi ada filing lagi, ada 200 biji kat site. Lepas guna baru bayar. Filing dah siap, tapi ada baki lagi 300 batang. Bayar tak? Ada kat site tu? Meeting on site. Bayar tak? Tak mau. Kenapa? Tak guna mah. Tapi ada kat site. Dan bayar. Bayar pula. Masita? Masita di mana anda, Masita? Yes, doktor. You pay or not? Pay maybe. Bayar. Jangan bayar, Masita.
Saya kata jangan. You nak bayar juga. Apa alasan you nak bayar? Kenapa nak bayar? Sepastilah doktor. Kan saya kata saya pantang jawab tak pasti tadi. Sekali lagi you jawab masih tak, you kena buatkan ayam dendeng kat saya. Daging dendeng. Jawab. Kenapa tak bayar? Kalau you nak bayar, bayar. Kalau tak bayar, tak bayar. Tapi what is the reason? You kena ada based on contract, COC. Katakan saya kena bayar. Saya tak bayar. Apa maksud dia? So, you dah siapkan, you dah belajar dulu kan Masita? COC kan? Dah belajar kan? Doktor siapa ajar you? Doktor Hamizah ke Doktor Azam ajar you? Kontrak. Masita, bayar tak? Tak bayar. Kenapa? Kenapa? Suka-suka jawab tak bayar. Tapi apa alasan dia? Siapa nak jawab ni? Siapa nak? Najihah dah live meeting dah. Baru nak kena marahkan dengan SO. Sebab material tu tak guna ke doktor? Tapi ada kat site. Oh, sebab ada kat site. Betul. Jadi bayarlah kot. Kita perlu tengok paling tu dia store hammer dalam itu tanah baru kita bayar kan? Atau Tapi filing dah siap. File cap pun dah siap. Soalan doktor macam mana tadi? Betul saya tunjuk gambar kejap. Ni. Dia filing dah siap tapi ada balance kat sini. Bayar tak? Kontraktor tu untuk claim material on site. MOS. Rasanya tak bayar kot, dia boleh jual balik. Kandah kau cakap jual balik. Sebab ada lebih tak pakai. Okay. Sekejap. Saya bagi soalan mana. Ni. Dah siap semua macam ni kan? Dah cut out head tapi ada baki kat atas tadi tu. Gambar tadi tu kan? Bayar tak? Mana tadi? Tan? Yang lebih-lebih tu ke doktor? Yang terjuntai tu? Jadi tu yang batang banyak tu. Bayarlah sebab dah guna. Sebab dia dah ada benda dah ada dalam tanah. So yang tu dia kena potong lah juga. Tapi still kena bayar lah sebab guna. Yang ni? Sekejap. Mana tadi? Ni. Kalau yang tu sebab tak sentuh lagi. Macam saya kata tadi. Mungkin tak bayar sebab kena jual. Sebab apa? Kena jual mahal. Tak, ni saya rasa lah. Saya rasa maybe yang kalau yang ni tak boleh claim kot sebab boleh jual balik ke tak? Ke salah juga? Okay. Tak apa, kita minta pandangan daripada siapa ni? Lee Kim Hong. Tak apa. Thank you Intan. Berani menjawab. Lee Kim Hong. Tak ada. Zarif. Hello doktor. Jawab soalan saya. Jawab tadi. Okay, ni dari segi pandangan saya yang tak berapa profesional ya. Okay. Pada pandangan saya doktor kan, yang ni patutnya sebab dah tak pakai tau. Buat apa klien nak simpan? So baik kontraktor ambil. So kita tak payah bayar, kontraktor ambil, pakai untuk dia punya next project. Oh, okay. Itu je. Itu je aku. Okay, tak apa. Terima kasih. Najihah. Terima kasih. Boleh pergi minum. Tapi jangan lari Najihah.
Pandangan anda diperlukan. Last. Sebelum kita buat keputusan. Nazihah. Tak ada. Mana dia ni? Nisa. Tak ada juga. Ramai pergi pasar malam ni. Betul-betul. Ini untuk tekan for power division. Ni, saya tunjuk gambar ni. Bayar tak? Kalau untuk power division mungkin kena bayar. Jawapannya tak payah bayar. Sebab ini adalah metode piling dah siap. Tahu tak beza di antara material on-site dengan material forward? Kan? Kalau piling belum siap, you bayarlah pasal dia material on-site. Tetapi piling dah siap, soalan saya tadi kan, piling dah siap dan piling ni ada kat site. Bila kontraktor claim, you tak boleh bayar sebab kerja dah siap. Itu bezanya material on-site. Okay? Okay, sekarang kita pergi pada the next. Advance payment. Okay, there is too many certificate. Certificate yang pertama adalah advance payment. Second one adalah interim payment. Another one adalah final account. Okay, final account. Sebab tu dia akan ada advance payment, prelim, retention dengan interim payment. So advance payment, kontraktor boleh dapat 20%, 25% of contract. Tapi dia mestilah 20% of builder's work. Apa dia masuk builder's work? Afiq, apa masuk builder's work? Bangunan. Bangunan? Orang yang buat bangunan. Pekerja. Pekerja? Astaghfirullahaladzim. Kau ambil selimut, kau sembunyi dalam selimut. Nisa, apa dia builder's work? Nisa? Nisa tak ada Nisa, mana Nisa ni? Tak ada. Adriana? Nisa? Macam ada. Nisa, jawab. Okay. Mana? Adriana? Nisa macam tak jawab. Ya, doktor. Okay. Adriana, apa dia builder's work? Work on site. Saya dah tunjuk tadi kan apa dia builder's work. Mana tadi? Sabar je. Sabar pada. Ni builder's work. Builder's work dah kerja-kerja pembina yang tidak termasuk PC sum, probability sum dan juga prelim. Itu adalah builder's work. Kerja pembina. Kerja utama bangunan tidak termasuk PC sum. PC sum ni kerja-kerja apa? Prime cost, kerja pakar. Tak masuk kerja pembina. Provision sum sama dengan juga prelim. Itu adalah kerja builder's work. Okey, faham Kontraktor layak untuk dapat 25% builder's work. Dia akan dapat dalam bentuk advance payment, bayaran pendahuluan. Jangan confuse bayaran kemajuan dengan pendahuluan. Kalau confuse, habislah you. Advance payment and progress payment tak sama. Advance payment, once you fulfill the contract requirement, insurance, whatever, after you get a LA, you can get advance payment. 20%, 25% of contract sum. Ni dia. Mesti ada LA, bond, SOXO, premium. Itu orang yang akan dapat advance payment. Okey. Ini dia advance payment dalam certificate yang sama. Mestilah dikutip bila mana kerja-kerja telah mencapai 25% of builder's work. Ni, mesti mencapai 25%. Ada soalan nanti kerja baru 20%. Boleh tak tolak? Itu dah soalan-soalan nantilah. Dan mesti yang mencapai 75% builder's work mestilah didapatkan. Itu namanya recoupment. Pengambil balikan semula bayaran pendahuluan. Jangan confuse soalan ni. Lepas tu dia akan ada formula untuk advance payment. D, ni mestilah cumulative deduction in payment. Sama dengan A adalah advance payment bahagi dengan B
business total brothers work kali dengan 200 kali dengan P. P ni adalah gross certified value of well done. Ni nanti kena faham dalam exam kalau ni tak payah hafal. Formula akan diberikan. Jangan cuba tulis-tulis nota kat tangan, lengan, leher semuanya dalam baju semua. Okay. So it's called advance payment. Hanya projek-projek tertentu yang mana amount-nya mesti dah lebih daripada berapa juta. And then maximum is 5 million. Subject to maximum 5 million. Advance payment amounting 20%. Kalau NSC mestilah 20%. Kalau main contractor 25%. Total dia ada maksimum advance payment dia ada maksimumnya. Berapa maksimumnya? Mestilah projek mencapai maksimum 10 million. Kalau calculate okay, Adriana, jawab soalan saya. Projek 20 juta, berapakah advance payment? Adriana? Saya kejap Projek 20 juta, berapakah advance payment? Macam 5 sana juta? je. Adriana, berapa? Ya, 5 juta. 5 juta? Kurang betul Adriana. You kena tolak pre sum, kena tolak dia punya apa tu? Prelim baru dia adalah 25% daripada brothers work sahaja. Okay, dapat? Okay. Kalau projek, saya bagi soalan lain. Projek 200 juta, berapakah amount dia? Advance payment. 200 juta ni. Adriana, berapa tadi? RM50 juta tak tolak lagi PC. Tak tolak ni kan? PC tak tolak kan? Tak Tolak tolak. prelim semua kan? Jadi mestilah berapa tadi? Dia akan dapat berapa? Dapat 50 juta. Advance payment? Tapi tak tolak lagi. Salah. Dia maksimum 10 juta je. You dah terperangkap Adriana. Kalau lebih 10 juta, you kena cut off. Berhenti 10 juta je. Oh, okey. Nampak Dapat tak? Dapat. Okay. Saja saya permain-mainkan amount ini supaya you faham. Tapi kalau you tidur, kalau you onkan handphone, you tidur, siap yang nanti kan. Doktor, Ya. maksudnya kalau lebih 50 juta, dia just bayar 10 je lah. Ya. Maksimum kan? Okey. Nanti kalau lebih banyak-banyak dia beli kereta baru pula. Okay. Okey, doktor. Okay, dapat Dapat. Retention, retention money tu kan. Tadi kena pakai, kalau dia pakai progress payment, dia tak pakai retention. Retention dah 10% is payment until 5% contract sum. Dia kalau GST, progress GST lah kan. Okay, so we have a prelim, claim, preliminary, support and method out claim. Ini tadi kan. Okay, sekarang cuba kira progress 25%. Berapakah amount prelim yang perlu dibayar? Noh Atirah. Untuk projek ni, progress kerja dah sampai 25%. Berapakah prelim yang you kena bayar? Mana Atirah ni? Ada. Sekejap saya kira. Okey, tengah kira. Okey.
23,250. 23, 23,250. 23. Macam mana dapat tu? Yang total prelim, Okay. so 25% siap lah. Macam mana? Semula-semula? 25%. Okay. Total Okay. prelim tu. Lepas tu yang dah siap kan 25%. Ah. Sekejap. Oh, tak siap lagi. Ah. Kejap. Cara you campur tu. Ha. Saya tak tahu berapa amount kan, tapi cara campur tu macam mana? Daripada mana? Cuba explain kat saya. Yang 93,000. 93,000 lagi. Lepas tu kali daripada 25%. Okay. Lepas tu Okay. Saya rasa Atirah. salah. Salah tu memang salah. Salah tu. Salah. Kita minta tolong siapa ni? Siapa kawan you yang pandai matematik? Ifrah. Haji Lali kan biasa matematik. Pandai nak Haji Lali ni. Cikgu kata Haji Lali pandai. Betul Haji Lali? Kata tak apa. Kita waktu Ifrah. SPM je. Ha? SPM? Betul lah. Sekarang Cikgu dah ke kata laut. sekarang tak pandai. Sekarang dah ke laut, banyak sangat nombor. Dia gini dulu saya ngajar di Indonesia kan, dia kata, berapa projek ni? Ini 2 juta. Alah, murah je Pak. Pasal 1 juta ni 380 tau, Indonesia. Jadi bila kita kata, kita di Malaysia juta ni banyak kan, juta kan? Tapi bila kita ngajar sana kan, 2 juta. Murah saja Pak. Bangunan sekolah 2 juta saja. That mean some certain currency, when we talk to international, we need to convert. Maybe that's why some project they use US dollar. Okay. Siapa tadi? Ifrah. Tolong Ifrah. Adila. Ni saya tanya perempuan, lelaki mana ni? Raden. Raden pun matematik pandai ni katanya. Raden, berapa Raden? Dia kira tu. Semua kira. Cepatlah kira. Jangan saya cakap baru nak kira. Masing-masing kira. Saya tanya jawapan apa. Saya pick up je ni. Doktor? Yep. Dia punya initial kita ambil semua, dan recurring cost kita times 25%. Betul kan? Yes. Jawapan yang betul adalah you kena initial plus ni. Initial kena campur lepas tu plus dengan recurring kali dengan 25%. Ni mana? 13,000 kali dengan 25%. Dapat. Okay. Boleh dapat tak? Tapi projek tak siap, tak payah bayar ini. Okay, soalan yang kedua. Okay, siapa nak jawab ni? Dia tanya orang diam je ni. Siapa ni? Lelaki ya? Ziad. Ziad. Projek ni adalah 6 bulan. Sekarang ni payment ni dia akan bayar pada bulan ke-8. Berapakah amount prelim dia? Bulan ke-8. 8,500. Astaghfirullahaladzim. Kejap. Dia 6 bulan projek. Duration. Payment ni bayar pada bulan ke-8. Tempoh kontrak 6 bulan. Tapi payment ini disiapkan pada bulan ke-8. So, maknanya 8 tu dah complete lah kan? Akhir lah kan? Kalau you rasa gitu. So apa amount Kalau prelim? saya rasa gitu, kita bayar yang completion. Berapa? 8,500. Salah lah. Baik kau istighfar. Bertaubat. Prelim kan semua 93,000 RM3 tu. Kan? Takkan kau nak bayar 8,500 je. Projek dah siap. Oh, maknanya dia kumulatif lah daripada awal punya interim sampai ke akhir lah. Okay. Okay, dapat Dapat. Okay.